Jadi insyaAllah pada pagi ini kita juga akan mengadakan virtual program preview bagi program weekend program, di mana untuk makluman semua, semua program pasca siswazah atau PG di UTM adalah merupakan program sepenuh masa. Walau bagaimanapun kita menawarkan dua kaedah bagi Master Inland Administration and Development ni, iaitu secara mainstream perdana di mana kelas diadakan pada waktu bekerja, hari bekerja, dan juga diadakan di UTM Johor. Selain itu, kita juga menawarkan program ini bagi weekend program di Kuala Lumpur, di UTM Kuala Lumpur, dan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi selalunya program ini sangat sesuailah diambil oleh calon-calon yang bekerja sepenuh masa dan yang tidak boleh meninggalkan kerja mereka dan dalam masa yang sama ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Aminah Husin, penyelaras program Master Inland Administration and Development untuk menyampaikan taklimat beliau. Silakan, Dr. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Jelas? Slide macam mana boleh nampak? Okay. Okay, untuk presentation kali ini saya akan membentangkan tentang Master Inland Administration and Development. Okay, dalam Melayunya adalah sarjana pentadbiran dan pembangunan tanah lah. Okay. Kita nak next slide lah. Okay, saya sebagai postgraduate coordinator dan untuk jawatan ini dia adalah secara bergila-gila dan saya tempoh saya sehingga 2024. Okay, sama ada saya kekal ataupun selepas 2024 akan ada yang lain. Itu mengikut pada jabatan lah. Okay, tapi saya akan handle berkaitan dengan sarjana pentadbiran pembangunan tanah ni sehingga 2024. Okey, ini sedikit berkenaan dengan Faculty of Built Environment and Surveying. Di bawah fakulti ni, dulu kita nama fakulti kita adalah Faculty of Built Environment, Faculty of Geoinformation and Real Estate. Okey, tapi kita telah tukar kepada Faculty of Built Environment and Surveying pada 1 Julai 2018. Okey. Saya teruskan dengan syarat kemasukan untuk sarjana pentadbiran dan pembangunan tanah. Pertama adalah calon pelajar mestilah mempunyai ijazah sarjana muda sains pentadbiran dan pembangunan tanah atau mempunyai ijazah sarjana muda dari pelbagai bidang. Okay, dengan CGPA 3.0 atau ijazah sarjana muda dengan CGPA 2.99 tetapi memerlukan 2 tahun pengalaman bekerja, ataupun mempunyai CGPA kurang dari 2.50 dan sekurang-kurangnya dan pengalaman 5 tahun pengalaman bekerja. Okay, ini adalah syarat kemasukan untuk Fakulti Alam Bina dan Ukur. Jadi sekiranya tidak ada ijazah sarjana muda sains pentadbiran dan pengenalan tanah untuk capai 3.0 masih lagi ada peluang, tetapi perlu ada bukti menunjukkan pengalaman bekerja lah selama 2 tahun ataupun 5 tahun. Okey, ini bagi mahasiswa antarabangsa perlu ada sediakan kompetensi dalam bahasa Inggeris lah. Ini syarat-syarat untuk international students untuk kemasukan dalam Fakulti Alam Bina dan Ukur. Saya dia hang. Okey, dalam Fakulti Alam Bina dan Ukur ni ada 6. Okey, ada 6 department iaitu architecture, quantity surveying, urban, landscape, geoinformation and real estate. Dalam real estate ni lah ada 2 program. Satu harta tanah sendiri dan satu lagi adalah land administration and development. Jadi program land administration and development ni duduk di bawah Jabatan Harta Tanah.
Okay, ini adalah fact and figures. Segala fasiliti yang Fakulti Alam Bina ada. Okay, kita ada lecture hall, kita ada lecture room, seminar room, studio, postgraduate studio, kita ada postgraduate master studio. Okay, banyaklah kita ada fasiliti-fasiliti yang menyediakan kemudahan bagi pelajar-pelajar yang stay di JB sebenarnya. Okay, yang ini di JB. Okay, dan untuk academic staff kita ada 162. Okay, jumlah academic staff, mana profesor kita ada 13, associate professor kita ada 33 orang. Ini untuk Fakulti Alam Bina dan Ukur. Senior lecturer kita ada 113 dan pensyarah kita ada 5 orang. Okay. Ini adalah senarai pensyarah-pensyarah dalam pentadbiran dan pembangunan tanah. Okay, ini gambar-gambar muda sebenarnya. Okay, kita ada Dr. Wan Ibrisam, kita ada Dr. Safarina, Dr. Halim, Dr. Ainur, Dr. Rubiah. Okay, ini adalah senior-senior lecturer lah. Terus ni kita ada Dr. Hidayah, Dr. Siti Radiatun, Dr. Syahril, saya sendiri, Dr. Fatin, Dr. Zafirah, Dr. Nur dan juga Dr. Marianti. Ini adalah senarai pensyarah yang akan mengajar bagi kursus pentadbiran dan pembangunan tanah. Okey, lokasi penawaran bagi sarjana pentadbiran dan pembangunan tanah ni setakat ini ada 2, iaitu di Kuala Lumpur dan juga Johor Bahru. Kita pernah buka untuk cawangan di Ipoh. Okey, di Ipoh, tapi sekarang ni batch tu dah habis. So setakat ini yang beroperasi lah hanya di Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Okey, ini adalah tempoh pengajian. Tempoh pengajian untuk sarjana pentadbiran dan pembangunan tanah ni adalah 1 tahun 2 semester lazim, 1 semester pendek. Okey, tempoh maksimum dia adalah 4 tahun. Tetapi kalau untuk pesisir ataupun yang weekend pengajian ni, kita cadangkan selama 2 tahun. Okey, sebab memandangkan pelajar dengan bekerja kan. Jadi sebenarnya boleh je buat 1 tahun, 2 semester lazim, 1 semester pendek ni sebab kita pun memang kategori sepenuh masa. Tetapi memang pack lah padat. Jadi kita cadangkan 2 tahun. Okay, ini kaedah penyampaian program. Kita ada, dulu kita ada online learning. Online dulu untuk zaman PKP. Okay, sekarang ni dah tidak ada lagi online learning untuk program sarjana pentadbiran dan pembangunan tanah. Okay, kita ada blended learning dan juga face to face. So kelas secara untuk weekend ni adalah kelas kebanyakan ada center yang blended learning di mana pertemuan ada yang secara online dan juga fizikal. Dan satu lagi kaedah penyampaian adalah fizikal secara penuh lah. Okay, ni graduate requirement untuk pastikan kita ni grade dalam sarjana pentadbiran dan pembangunan tanah ni, student must complete a minimum 40 kredit. Okay, 40 kredit ni orang kata senang lah nak capai sebab kalau kita follow je subjek-subjek yang telah ditetapkan kan, ikut sahaja schedule tu, insyaAllah lah boleh capai 40 kredit tu. Okay, dan kena pastikan kita punya grade untuk setiap subjek tu adalah passing lah B- iaitu 60%. Okay, setiap subjek tu kita kena pastikan yang kita boleh dapat B- dan ke atas. Okay, kalau macam pelajar undergraduate ni memang dia kira lagi lah kan 45 semua ni. Tapi untuk master 60 dan ke atas baru dikira lulus. Okey, ini adalah senarai kursus dalam MLAD, nama ringkas MLAD atau Master Land in Land Administration and Development. Inilah 40 kredit. Okey, semua total 40 kredit bagi subjek yang akan ditawarkan. Mana kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 subjek core yang wajib diambil setiap semester dan jadualnya akan disusun lah
Okey, mana dulu yang nak diambil tu penyelaras akan susun subjek tersebut. Jadi kita akan ambil 5 subjek core dan juga ini adalah pilihan iaitu 4 subjek elektif. Okey, 4 subjek elektif ini adalah pilihan lah oleh pelajar boleh buat pilihan untuk subjek elektif ni ataupun mana-mana subjek yang ditawarkan pada semester itu pelajar boleh ambil lah. Okey, dan last sekali pada semester yang terakhir kita akan buat master project iaitu 6 kredit. So total keseluruhan ni adalah 40 kredit. Okay, ini hasil pembelajaran program. Kita ada PLO 1 hingga PLO 11 di mana universiti telah menetapkanlah program learning outcome daripada kursus sarjana ni apa yang pelajar-pelajar boleh perolehi. Okay, yang pertama integrasi pengetahuan lanjutan berkaitan dengan program pembangunan tanah, merangka penyelesaian kepada perkara berkaitan dengan tanah. Okay, kalau kita baca ni sampai PLO 11 ni memang semuanya adalah berkaitan dengan pentadbiran dan pembangunan tanah dan juga kod amalan etika dan profesional dalam mengendalikan isu-isu yang berkaitan. Okay, so kami mengharapkan pelajar-pelajar yang masuk ke dalam Master Land Administration Development ni bukan sahaja dapat menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan tanah tetapi mampu untuk generate segala soft skill, pimpinan, tanggungjawab dalam pelajaran semualah. Okay, next. Okey, ini adalah yuran pengajian. Okey, kalau katanya tengok dekat website pun pesisir DTM pun memang jelaslah berkenaan dengan yuran pengajian untuk pesisir punya program. Okey, ini adalah fee dia, payment 2,000 during registration. Payment must be full paid before final exam for each semester. Okay, additional fee from semester onward must be paid. Okey, yang ini adalah detail dia, fee structure formulation student. Kalau ambil di Johor Bahru, range harganya adalah untuk 4 semester adalah 18,000 hingga 22,000. Kalau di Kuala Lumpur dari 25,000 hingga 27,000 dan lainnya lah. Okey, dan fee ni adalah subject to change. Okey, detailnya adalah kalau yang sekarang yang saya bentuk ni kebanyakan pelajar semua nak ambil di KL kan. Okey, so range harga yuran tu adalah di sekitar 25,000 hingga 27,000. Okey, ini adalah detail pembayaran yang perlu dibuat sebab kita beri apa kata kemudahan lah kepada pelajar untuk buat bayaran secara ansuran bukan boleh bayar langsam tapi kita ada kemudahan untuk pelajar bayar secara ansuran. Inilah dia punya ansuran dia macam semester 1 bayar 2,000 waktu registration, week 8 dan week 12. Okey, setiap week 8 dan week 12 adalah boleh buat pembayaran lah untuk capai total yang ni. Okey, this one yang di Johor Bahru. Kalau di KL pun sama, total dia lebih kurang 25,500. Okay. Tapi dia sangat bergantung kepada bilangan student sebenarnya. Okay, kalau ini adalah, kalau ikut yang ni, fee based on calculation for 15 student. Okay, kalau 15 student, total untuk 4 semester iaitu 2 tahun adalah 25,500. Okey, bantuan kewangan. Bantuan kewangan ni UTM memang tidak menyediakan bantuan kewangan untuk master kursus. Okey, tapi saya tak pasti, mungkin boleh tanya pada Puan Khamsiah berkenaan. Saya ada terbaca juga tadi waiver yuran apa? Untuk Tak ada. Tak ada untuk pesisir tak ada. untuk pesisir Tapi tak. tapi student boleh mohon untuk KWSP juga, account dulu. Okey. So untuk master kerja khusus tidak ada scholarship lah daripada pihak UTM tetapi pelajar-pelajar boleh mohon kewangan daripada MARA, KWSP, okey. PTPTN, macam ramai pelajar yang saya sekarang ni memang ada separuhnya daripada PTPTN dan juga ada yang mudahlah dapat daripada MARA. Okey, yang ini apply kita punya admission, okay? Kalau
Kalau yang sekarang pelajar semua dah maklumlah berkenaan dengan laman web ni, admission.utm.my untuk weekend program ni, boleh tengoklah. Ada banyak info dekat situ, dan juga yang ini adalah untuk cara, dan kat situ ada caralah bagaimana kita nak apply untuk program ni. Maksudnya kalau kita nak masuk ke mana-mana program tu, inilah juga dia punya talian dia. Right, ni how to apply. Okay, ini tarikh-tarikh penting yang perlu diingatkan untuk program application sehingga 28 Februari. Ini saya tak pasti kalau ada SPS ataupun pihak UTM untuk extend lagi tarikh ni. Okay, tapi tarikh yang ni yang terdekat ni adalah habis pada 28 Februari sebab kita punya semester 2 akan bermula pada 20 Mac. Okay, 20 Mac 2023 hingga 6 Oktober 2023. Okey, jadi siapa-siapa yang tak memohon lagi tu boleh mohon lagi lah untuk kemasukan sesi March ni. Okey, online pre-registration ni dah buka Puan. Dah buka pada 20 Februari. Okey, 2 Mac 2023 adalah kita boleh untuk online pre-registration. Okey, ini adalah important person. Okay, kalau untuk sarjana muda pentadbiran pengenalan tanah boleh kontak 013. Balik dah pula dia punya sengkang tu. Okay, 013-786-4392 boleh terus direct contact dengan saya ataupun assistant program coordinator Puan Fazurah. Okay, untuk yang lain-lain ni boleh terus direct email lah kepada admission sendiri UTM Persisir untuk berkaitan dengan registration, berkaitan dengan fee, semua itu memang boleh direct dan mereka sangat aktif lah. Okay, merespon sebarang pertanyaan daripada pelajar. Tapi kalau nak direct berkenaan dengan kursus, boleh direct contact saya sama ada melalui WhatsApp dan juga email ni lah. Okay. So, saya rasa saya serahkan balik semula kepada Principal Liz. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Aminah. Jadi sekarang kita buka untuk sesi Q&A. Silakan. Ada yang nak bertanya tentang struktur kurikulum dengan lebih detail, apakah Master Inland Admin? Assalamualaikum. Salam. Nama saya Muhammad Shah. Saya nak bertanya ada dua soalan. Soalan pertama, adakah sebab kursus tu akan hanya bermula bila mana bilangan pelajar cukup kan? Adakah pada ketika ini bilangan pelajar cukup untuk kita teruskan program ini yang pertama? Yang kedua, sekiranya bila kita teruskanlah, let's say lah bilangan pelajar tak mencukupi, tapi macam tadi Dr. Aminah ada explainkan dalam presentation slide kita mengatakan tarikh-tarikh penting kan, ada 28 Februari dan sebagainya kan. Maaf sebab kita pun dah lama tinggal kat universiti ni kan. Jadi 28 Februari ni sebenarnya tarikh untuk kita orang ni daftar ataupun apa sebenarnya? Itu dua soalan daripada saya. Saya jawab yang kedua dulu lah ya. Yang berkenaan 28 Februari tu untuk mohon daftar. Belum daftar lagi, mohon dulu. Belum dapat untuk dapat offer letter. Jadi sekiranya berminat, mohon dulu 28 Februari ni. That's why berbalik kepada 15 orang tadi. So sekiranya by 28 Februari cukup 15 orang, baru kita akan keluarkan offer letter. Sekiranya tidak cukup, kita akan buat perbincangan dululah sebelum kita decide sama ada kita nak buka atau tidak untuk semester 2. Okey, kenapa semester 2? Bukan semester 1? Memang kita target yang ni untuk semester 2 sebenarnya, yang untuk March ni. Oh, okey. Ha. Jadi peserta yang masuk ni dia tak perlu masuk semester 1 macam tu ya? Cara pengiraan dia, maksud cik cara pengiraan semester ya? Betul saya. Kita ikut cohort. Kita ikut cohort. Okey. Kita tak kira, kita bukan macam sarjana muda mesti masuk semester pertama semua sama kan. Kalau level master ni dia ikut cohort. Kalau yang masuk SEM 1 semester SEM 1 lah, sama masuk SEM 2 SEM 2 lah. Okey, baik. Ada soalan lain ke? Kenaan yuran ke?
Boleh saya tahu tadi Cik Syah berminat untuk masuk SEM 2 ataupun yang akan datang SEM 1 bulan 9? Saya paling cepat lagi better lah sebenarnya. Jadi ajaklah kawan-kawan nak cukupkan 15 orang ni. Sebab kalau kita tak cukup 15 orang, kita perlu tangguhlah dulu offer untuk semester 2 dan kita kena tunggu semester 1 lah untuk September intake. Jadi sekiranya ada yang dah memohon tapi kita tangguh offer, tak perlu mohon lagi sekali. Tapi kena tunggulah sehingga next intake. Macam tu. Macam kes saya kan, saya dah apply dulu kan. Actually letter offer dah keluar. So saya perlu apply sekali lagi ke? Tak perlu keluar. Tak perlu apply lagi sekali. Offer letter dah setahun ke belum? Tak sampai setahun. Kalau tak sampai setahun lagi, okey lagi. Kalau dah sampai setahun, boleh minta renew offer letter dengan pihak admission UTM, tapi tak perlu bayar. Tak perlu Okay, bayar baik. lagi lah yang RM80 tu. Okay, Bayar baik. ni hanya sekali sahaja. Sebab penangguhan tu bukan berpunca daripada calon, tetapi daripada pihak UTM sendirilah. Sebab tak dapat secure 15 orang tu. Okay, baik. Terima kasih. Ada soalan lain daripada calon-calon lain? Ada yang nak tanya berkenaan kurikulum? Apa benefits ada master inland? Boleh juga terangkan kelebihan dia. Silakan doktor. Kelebihan. Silakan Dr. Aminah. Okey, untuk pelajar pesisir ni biasanya di kalangan pelajar semua dah bekerja lah sebenarnya. Okey, ramai pelajar kami semuanya daripada pentadbir tanah. Tetapi orang kata apa, kemasukan dia di pejabat tanah tu adalah di bawah skim PTD. Okey, tak ada, maksudnya dia tak ada lah daripada ijazah sarjana muda pentadbir dan pembangunan tanah ke, tak ada. Jadi bila masuk jadi dalam tapi dia bekerja dalam bidang tanah. Okey, bila dia masuk dalam bidang kerja dalam bidang tanah, jadi dia nak ada orang kata apa, sertifikat lah yang membuktikan dia belajar ilmu berkenaan dengan tanah. Okey, jadi bila masuk dalam master land admin ni, sebenarnya kadang-kadang ada yang dah berpengalaman lama pun dalam berkenaan dengan tanah. Okey, tetapi bila masuk berkenaan dengan ini, kita akan belajar berkenaan dengan teori-teori, apa sebenarnya sistem-sistem yang ada dalam pentadbiran tanah tu. Jadi dia orang boleh balance lah antara teori dan juga pengalaman yang diorang dah bekerja lah. Okay, setakat ni ramai pelajar kami yang di pesisir semuanya bekerja dan ada juga yang tidak ada kaitan dengan pentadbiran tanah juga. Contohnya ada yang bekerja sebagai survey juruukur, tapi dia nak belajar berkenaan dengan law pula. Jadi Land Administration and Development ni memang cater lah segala kanun tanah negara, akta pengambilan balik tanah, land law development, semua berkaitan dengan akta. Jadi juruukur ni kira macam dah expert lah. Ukur pun expert, nanti keluar daripada master land admin pun land law dia pun expert jugalah. Macam tu. So apa-apa sahaja yang berkaitan dengan law, berkaitan dengan tanah, contoh pajakan tanah, urus niaga tanah, pindah milik tanah, pusaka, wasiat, apa lagi semua yang akan belajar dalam master. Tapi untuk tapi bagi siapa yang tiada sarjana muda pentadbiran penggunaan tanah ni dan dia terus masuk master ni, dia agak macam kena orang kata apa? Kena detail lagi lah. Kalau siapa yang dah ada ijazah sarjana muda pentadbiran tanah ni, dia macam dah tahu dah apa term-term tanah yang digunakan. Okey, tetapi kalau macam kita tak ada langsung background tanah ni, maksudnya lagi kita kena fokus lah berkenaan dengan term-term tanah, especially berkaitan dengan law. Okey, orang apa yang digunakan untuk pindah milik tanah. Dan kita sangat relate dengan pejabat tanah. Dan juga kita ada satu subjek subjek yang environment. Okey, environment ada apa lagi? Applied economic pun ada untuk mengajar cara-cara penilaian tanah. Kita adalah strata. Kita ada tentang pengurusan harta wakaf. So kita ada dalam subjek-subjek elektif yang saya terangkan tadi ada. Cuma subjek elektif tu pilihan. Kita boleh ambil 4 sahaja daripada berapa tadi? 8 ke berapa? Kita boleh ambil 4 sahaja subjek yang akan ditawarkan. Jadi tidak semualah yang kita akan kaji. Tapi ramai contoh yang ambil tentang macam mana nak menguruskan harta serata. Ada juga yang ambil bagaimana untuk menguruskan harta wakaf.
Jadi kita akan dalam satu kohort tu kita tak boleh macam contohnya Encik Syah nak ambil ya elektif pengurusan wakaf. Pelajar A dan B lain nak ambil tak boleh. Di satu kohort tu kita kena satu kelas, kita kena sepakat untuk ambil untuk subjek elektif tu lah. Dia tidak boleh seorangan sebab pensyarah datang untuk mengajar satu kelas kan. Jadi dia tidak boleh dalam 8 tu sama ada beberapa subjek elektif ditawarkan, nanti pelajar akan boleh buat pilihan lah. Dan ikut untuk subjek elektif mana yang pelajar gemar untuk belajar, itu saja. So insyaAllah dalam orang kata apa, PLO, Program Learning Outcome untuk Master Land Admin ni macam tadi saya kata bukan sahaja dapat ilmu berkaitan dengan tanah, tetapi bila kita buat lawatan, ada lawatan yang biasanya pensyarah-pensyarah ada buat lawatan. Kadang-kadang ajak pelajar pergi ke Forest City, ajak pergi ke Eco-World, ajak pergi ke biasanya memang industri-industri memang rapatlah dengan kita supaya kita bukan sahaja di dalam kelas. Memang akan ada lawatan-lawatan ke industri-industri berkaitan dengan land administration and pentadbiran dan penggunaan tanah. Okay. Saya ingin beri pencerahan sikit berkenaan bayaran yuran sebentar tadi. Okey, seperti yang telah dibentangkan oleh Dr. Aminah tadi, untuk daftar perlu bayar RM2,000. Ini daftar yang setelah dapat offer letter ya. Jadi RM2,000 ni memang wajiblah pelajar buat bayar semasa buat registration. Tetapi sebenarnya dalam satu semester kita ada dalam 4 hingga 5 bulan. Jadi sebenarnya pelajar boleh merancang kewangan masing-masing dan membuat bayaran secara bulanan sebenarnya. Setelah pelajar mendaftar sebagai pelajar, pelajar akan boleh masuk dalam apps dan portal UTM Smart, di mana di situ kaedah bayaran adalah fleksibel. Jadi masing-masing boleh merancang kewangan masing-masing. Contohnya dah masuk bayar RM2,000, balance satu semester ialah RM4,000 lebih. Jadi boleh rancanglah tiap-tiap bulan nak bayar berapa sampailah ke final exam. Jadi sekiranya pelajar masih belum dapat melansaikan yuran sehingga final exam, implikasinya ialah pelajar tak boleh view result lah. Itulah dia punya implikasi. Jadi sebenarnya dia tidaklah rigid sangat sampai 2 kali bayaran atau 3 kali bayaran. Ada masa sebenarnya untuk pelajar-pelajar plan kewangan masing-masing. Jadi kami fahamlah memang kebanyakannya yang ambil pesisir ni memang orang yang bekerja dah ada komitmen, family komitmen lain-lain. Jadi tetapi kami yang kami boleh cakap ialah ia satu investment yang orang kata sangat-sangat berfaedah lah di masa akan datang untuk professional punya level sekiranya ada master LAD ni. Okay, ada soalan? Okey, silakan Cik Madlinza. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Kansiah ya, Puan Kansiah dengan Dr. Mina. I have question yang pasal kota kohort tadi tu lah. Okay, kalau macam untuk mereka-mereka yang tadi let's say for 15 packs below, maknanya dia akan buat classes on weekend. Okay. Tapi katalah tak sampai and then happen to be ada student yang kita dah sign perjanjian beasiswa kan, so dia dah letak March untuk start. So apa kesan kepada kita, adakah we going to be included inside weekend class tu atau we still have to wait for another semester? Thank you. Dr. Mina nak jawab ke? Saya dengan line putus-putus tadi. Okey, maksudnya mungkin Puan Madlinza ni tajaan HLT ke? Oh, shit. Jadi memang betul kami memang maklum HLT memang terikat dengan semester yang ditawarkan. Sekiranya tidak cukup 15 orang tu memang kami agak susah lah sebenarnya untuk tawar sebab kos ni sangat, kos untuk buka kelas weekend program ni agak tinggi.
Jadi kami belum berbincang detail lagi berkenaan ni macam mana kita nak tawar pada student HLP. Tapi kami cubalah cari cadangan yang terbaik lah untuk pelajar-pelajar HLP. Mungkin worst come to worst mungkin kena tak tahulah kena combine cohort lama ke tak pastilah tu ataupun kena ke Johor Bahru ke ataupun macam mana. Tapi kami belum discuss further lagi on that. Terima kasih. Sama. Apa pun saya rasa kita paling lewat pun kita tunggu 28 Februari ni, okey. Untuk kita dapat tahulah berapa minimum pelajar yang akan mohon, dan kita akan kalau pelajar tu macam yang Puan Kamsiah cakap berkenaan dengan 15 pelajar dah cukup. So kita akan proceed lah. Okey, so kita tunggu lagi 2 hari. Selepas tu nanti untuk yang pelajar HLP, selepas tu saya akan buat perbincangan lanjut dengan pihak SPS untuk beri cadangan yang terbaik lah. Ada soalan lain? Cik Nurul Asma dan Nurul Fadiah ada soalan? Cik Laila, 11 AM siapa? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, Dr. Aminah ada apa-apa lagi nak disampaikan? Hopefully semua faham lah. Okay. Semua faham berkenaan dengan sarjana pentadbiran dan pengenalan tanah. Okay. Kalau setakat ni tak ada soalan, kalau ada apa-apa sebarang soalan yang terfikir kemudian, boleh direct sahaja WhatsApp saya. Okay. Untuk tahu maklumat berkenaan, lanjutlah berkenaan dengan program ni. Okay, nanti apa-apa selepas 28 Februari ni kami akan bincang dan saya akan update lah pada pelajar bagaimana situasi program ni, insyaAllah. Okay. Terima kasih. Okay, sementara tu mohon untuk semua yang hadir pada pagi ini untuk mengisi link attendance di chat box yang disediakan. Setakat ni baru 4 orang yang isi. Jadi mohon untuk isi link attendance tersebut supaya kami dapat menyampaikan info-info yang terkini lah kepada semua calon. Dan diharapkan calon-calon juga bolehlah menguar-warkan tentang program ini kepada kawan-kawan yang memang daripada bidang yang sama. Saya kira future dalam bidang land admin ni agak luas lah di masa akan datang, walaupun saya bukanlah orang land admin, dan belajar part time juga bukan senang, walaupun kita memang program kita program full time tetapi diadakan pada weekend. Belajar part time memang agak challenging, tetapi saya kira saya sendiri ialah student part time dulu, tapi saya kira challenge yang dihadapi pada waktu itu berbaloi. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Dalam Malaysia ni saya kira program master land admin di UTM adalah antara yang tertua. Saya kira program yang pertama, land admin ialah antara program yang pertama di UTM. Semasa mula-mula UTM ditubuhkan dulu. Jadi rasanya orang yang dekat Jupam tu pun ramai ex alumni UTM. Jadi diharapkan jodoh kita tidak berakhir di sini. Mohon untuk kerjasama semua untuk sampaikan kepada kawan-kawan berkenaan program ini supaya sama-sama dapat ramai-ramailah daftar program ini. Dan insyaAllah lah kita cuba adjust yang terbaiklah untuk semua. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Aminah daripada FABU di atas kesudian melapangkan masa menyampaikan taklimat bagi virtual program preview bagi Master in Land Administration and Development pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada calon-calon yang hadir meluangkan masa pada hujung minggu anda semua untuk mendengar taklimat kami pada hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk isi attendance ya pada yang belum isi. Terima kasih.